dan Assalamualaikum. Pada hari ini, kita akan menemubual Encik Muhammad Syafiq Ali, Pegawai Sains Kanan, Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA UKM, dan kita akan bertanyakan beberapa soalan kepada beliau. Encik Syafiq, boleh Encik menerangkan serba sedikit biodata ringkas Encik? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Seperti yang maklum, nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Ali, berumur 32 tahun yang berasal daripada Negeri Sembilan, tapi sekarang saya menetap di Bangi, Selangor, dan saya merupakan anak ketiga daripada 3 orang adik-beradik dan telah berkahwin dan mempunyai seorang anak. Bagaimana pula dengan latar belakang akademik Encik? Okay. Saya bermula pada sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Datuk Bandar Rasah di Seremban, kemudian melanjutkan ke tingkatan 1 hingga tingkatan 3 di Sekolah Menengah Rendah Agama Rembau, dan menyambung pada tingkatan 4 dan 5 di Sekolah Menengah Agama Sains Kuala Bilah Negeri Sembilan. Kemudian saya melanjutkan untuk bidang matrikulasi dengan pengkhususan sains fizik di Kolej Marakulim sebelum saya memasuki UKM pada tahun 2008 dalam ijazah sarjana muda sains nuklear dan menyambung ijazah sarjana pesuratan pada tahun 2015 hingga 2018 di Institut Alam dan Tamadun Melayu. Seterusnya, bagaimana pula dengan bidang kepakaran Encik Syafiq? Okey, bidang kepakaran yang saya ceburi buat masa kini adalah dalam bidang arkeologi, sejarah dan budaya, berfokuskan pada alam Melayu lah. Jadi dalam bidang ini saya lebih menggunakan ataupun mengaplikasikan kaedah-kaedah saintifik dalam pembangunan ataupun penentusahkan artifak, sama ada artifak arkeologi dan juga artifak budaya lah. Seperti yang biasa saya lakukan untuk artifak arkeologi adalah konsep XRD dan XRF, iaitu X-ray diffraction dan X-ray fluorescent, untuk menentukan kandungan kimia di dalam beberapa bahan artifak yang berasaskan daripada tanah liat. Okay, selain daripada penggunaan kaedah SRD dan SRF dalam bidang arkeologi, saya juga menerapkan penggunaan kaedah seperti keratan rentas nipis yang biasa digunakan oleh ahli-ahli arkeologi dan juga ahli-ahli geologi dalam penentuan kandungan mineral di dalam sesebuah batu dan juga artifak lah. Selain daripada kaedah-kaedah tersebut seperti penggunaan GPR dan juga metal detector. Bagi objek-objek budaya, saya lebih kepada pengkajian tentang batu-batu nisan lama, batu-batu megalith, juga perkapalan dan juga artifak budaya seperti keris dan juga senjata-senjata Melayu lama lah, dan juga barang-barang perhiasan. Jadi artifak-artifak ini biasanya kami akan uji, cuba menggunakan kaedah-kaedah saintifik yang kita dapat tahu memberikan satu keputusan yang boleh diguna pakai dan menjadi satu simbol pembuktian untuk artifak-artifak budaya kita lah. Okey, seterusnya kami juga hendak mengetahui penglibatan Encik Muhammad Syafiq di dalam UKM ataupun di luar negara. Okey, penglibatan saya dalam UKM ni lah banyak kalau ikutkan. Yang pertamanya, kalau dari sudut sukan, saya terlibat dengan sukan kaki tangan Universiti Malaysia dalam acara olahraga, dan juga mewakili UKM juga dalam sukan Badan Berkanun Malaysia lah. Jadi dalam penglibatan saya di tempat kerja, saya lebih kepada menganjurkan beberapa seminar yang bertaraf antarabangsa, seperti seminar antarabangsa arkeologi, sejarah dan budaya yang kita buat di Makassar dan juga Pulau Lombok. Selain itu, saya juga terlibat dengan penganjuran seminar ekologi, habitat dan persekitaran di alam Melayu yang kita telah jayakan di Riau dan juga Bandung. Dan selain itu, selain daripada Indonesia, saya juga terlibat dengan seminar yang dianjurkan, iaitu
iaitu Seminar Antarabangsa Kebudayaan Khmer Melayu bersama anjuran ATMA dan juga Royal Academy of Cambodia. Dan terakhir, seminar yang saya terlibat adalah penganjuran persidangan antarabangsa penyelidikan alam Melayu yang telah diadakan 2 kali, iaitu satunya di London dan satunya di Taiwan. Seterusnya, apa pula pandangan dan harapan Encik Syafiq kepada Perpustakaan Padma? Okay, pada pandangan saya, Padma ni sebenarnya satu-satunya perpustakaan yang agak unik lah kalau diikutkan di Universiti Kebangsaan Malaysia ni, dan kerana dia berfokuskan kepada bidang ilmu yang ada di pengajian alam Melayu, tidak tertumpu pada skop bahasa Melayu saja, tapi merangkumi semua kajian-kajian yang telah dibuat ataupun yang boleh digunakan oleh pelajar ataupun penyelidik untuk mengkaji alam Melayu. Jadi harapan saya adalah supaya Perpustakaan ATMA ni boleh mengkayakan lagi apa sumber-sumber yang ada di perpustakaan ini, dan kalau boleh sumber-sumber itu haruslah sumber-sumber yang terkini. Walaupun terkini, tapi sumber-sumber yang lalu tu tidaklah dibuang, kerana kalau untuk melihat pengajian alam Melayu ni, kita perlu melihat daripada perspektif kalau ikutkan daripada zaman pra-kolonial, kolonial dan juga pasca kolonial. Dan kalau boleh kita melihat bagaimana masyarakat dalam pengajian alam Melayu ini untuk menelusuri pengajian alam Melayu ni pada zaman pasca moden. Seterusnya, pada pandangan Encik Syafiq pula, apakah buku atau bahan yang sesuai atau perlu ditambah di Padma? Okay, bagi saya, buku ataupun bahan yang berada di Padma ni kalau diikutkan koleksinya sudah cukup lengkap. Cuma Padma perlu sering orang kata up to date lah dengan bahan-bahan yang terkini tentang pengajian alam Melayu. Dan kalau boleh, dan memang menjadi idaman bagi saya untuk melihat bahawa Padma mencukupkan bahan-bahan ataupun jurnal-jurnal yang berkajian alam Melayu seperti Jambras, Jebras dan juga Federated Museum Journal tu, kalau boleh dikumpulkan daripada yang pertama sehingga yang terkini, supaya pengajian alam Melayu tu kita dapat lihat perkembangannya sejak daripada zaman kolonial sehinggalah ke zaman kini. Apakah kajian-kajian yang telah dilakukan dan kajian-kajian yang sebenarnya kita nampak kelompangan yang boleh diatasi oleh penyelidik-penyelidik akan datang lah. Dan juga kalau boleh disediakan juga beberapa komputer ataupun tab untuk para pelajar ataupun pengunjung untuk melihat bahan-bahan secara elektronik lah, seperti e-book ataupun e-journal lah, untuk melihat di Padma ini sendiri. Okey, soalan terakhir daripada saya. Sejauh manakah perkhidmatan atau koleksi di Padma dapat membantu penyelidikan pengguna, terutamanya kepada Encik Syafiq? Okay, apa yang saya dapat lihat, banyak bahan-bahan ataupun buku-buku di Padma ini sebenarnya sangat membantu kepada penyelidik yang berasaskan ataupun berfokuskan kepada pengajian alam Melayu lah. Jadi kalau kita lihat buku, jurnal dan juga manuskrip-manuskrip yang ada di Padma ini sangat membantu dalam penyelidik untuk mencari bahan-bahan dalam bentuk kajian literatur lah, dan juga boleh ditambah lagi dengan tesis-tesis pelajar yang ada sebelum ini yang belajar di ATMA, dapat menambahkan lagi koleksi-koleksi bahan rujukan yang ada dan dapat melihat apakah kajian yang telah dilakukan dan apa sebenarnya yang kita boleh tambah dalam kajian-kajian lepas itu. Terima kasih Encik Syafiq atas masa yang diluangkan untuk menjawab temu bual saya pada hari ini. Sebelum kita menutup temu bual ini, apakah sedikit kata-kata motivasi daripada Encik? Okay, saya harapkan
Patma akan maju jaya dengan pengajian alam Melayu seantara dunia.